untuk mereka yang berfikir. Cuba fikir, agama manakah yang memberitahu kepada kita secara terperinci? Saya bagi contoh saja ya. Hari ini betul tak dalam Islam kita sebagai Muslim kata surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya hanya orang Islam, hanya penganut Islam yang akan masuk syurga. Betul ke tidak? Sebab Allah juga sebut dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 85, barang siapa yang memilih menganut agama selain daripada Islam tidak akan diterima. Betul? Tapi boleh sempat lagi berfikir? Fikir dulu. Fikir. Tuan-tuan dan puan, kita hari ini kita kata apa? Islam berapa usia dia? 1400 tahun. Kalau kita berpegang kepada idea 1400 tahun, kita ada masalah. Tahu kenapa? Dia akan kata Islam baru 1400 tahun, tetapi manusia dah hidup berpuluh ribu tahun. Takkanlah hanya menganut agama yang baru ini baru boleh masuk syurga. Macam mana dengan yang dulu? Sebenarnya, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya cakap tuan-tuan dan puan buat kajian, jangan dengar saja. Tuan-tuan dan puan balik buat kajian, sebab itu saya bagi juga ayat Quran untuk berfikir. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, yang 1400 tahun itu bukannya Islam, tetapi adalah Al-Quran diturunkan. Kerana Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini, iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam agama apa? Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Islam. All the way adalah Islam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi? Jawapannya ada dalam Quran, tuan-tuan dan puan. Sekali lagi, kita jangan baca Quran saja. Untuk orang yang belum Islam juga kena berfikir. The book is here. Sekarang mereka juga kena berfikir untuk diri mereka. Dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 213, Allah kata dahulunya manusia ini adalah umat yang satu, umatan wahidah, semuanya beragama Islam. Tetapi kemudian mereka berpecah belah. Apa berpecah belah? Kerana kepentingan diri, kerana mereka mengubah kitab Allah, kerana mereka mula menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengubah kitab-kitab lalu mengatakan itu dari Allah. Lalu Allah kata dalam surah hadis ayat yang sama, lalu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul dengan risalah-risalah untuk mengajak mereka kembali. Mana bukti? Surah An-Nahl surah 16 ayat 36 dengan surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Allah kata Allah tak utuskan Nabi dan Rasul kecuali untuk mengajak manusia kembali kepada Tauhid dan menjauhi Tauhid. Berapa Nabi dan Rasul? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat ke-7, walikuli qaumin had. Setiap zaman diutuskan seorang pemberi amaran. Sebab itu bagi sebagai seorang Muslim, kita tak terkejut jikalau dalam kitab Vedas, kitab Tripitaka, kitab Old Testament, kitab New Testament adanya saki baki peninggalan ajaran tauhid di dalam. Kita tak terkejut sebab Allah kata walikuli qaumin had. Berapa ramai? Musnad Ahmad muka surat 265 dengan muka surat 266. Allah, Nabi SAW kata 124,000 Nabi dan Rasul, 313-nya adalah Rasul. Tetapi yang wajib kita ketahui hari ini 25. Maksudnya ramai, semuanya diturunkan. Dia bukan satu kebetulan. Tuan-tuan dan puan, untuk mengatakan kitab-kitab agama yang berbeza geografi, tempat, masa dengan budaya, tiba-tiba semuanya mengatakan bahawa, majoritinya mengatakan Tuhan itu satu, dan lalu dia namakan itu kebetulan. Dia seumpama kita kata apa? Kereta proton dengan Pro 2 bertembung ke debum 120 km sejam, selepas dipadamkan kebakaran, maka wujudlah sebiji kereta Ferrari yang baru. Logik tak? Kita akan kata tak logik. Jadi macam mana logiknya jikalau kita kata agama Hindu dekat India, agama Sikhism, agama Yahudi, agama Kristian, agama Majusi, agama Islam, semuanya kitab mengatakan Tuhan satu. Takkan ada kebetulan. No. Takkan accident. No. Sebab accident never build things. Accident break things. Pernah ke accident, lepas tu terlanggar kereta Pro 2, tiba-tiba kita bertukar jadi Transformers? Tak ada.
Ini hanya untuk orang yang sihat akal, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah untuk orang yang sihat akal.